Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang persembahan aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, berbesar hati saya ingin perkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Ilham Hazri bin Muhammad Syafwan. Pembentangan ini adalah untuk subjek khusus pengantar pendidikan dengan kod subjek GPP 1092 yang disyarahkan oleh Encik Abdul Haris bin Johari. Tanpa membuang masa, kita mulakan persembahan. Yang pertama, hendaklah kita fahami apakah itu maksud aspirasi. Aspirasi membawa maksud keinginan dan kehendak yang kuat untuk mencapai sesuatu. Apa itu pula aspirasi sistem pendidikan? Aspirasi sistem pendidikan pula merujuk kepada hasrat yang ingin dicapai oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, iaitu melaksanakan perubahan besar terhadap keseluruhan sistem pendidikan untuk melonjakkan pencapaian semua murid, mampu memiliki dan menguasai semua kemahiran yang diperlukan dalam abad ke-21 berdasarkan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025. Apakah itu Pelan Pembangunan Pendidikan? Pelan Pembangunan Pendidikan Negara yang dirangka sebagai satu pelan tindakan bagi melaksanakan transformasi dalam sistem pendidikan di Malaysia. Pelan ini mengandungi 3 fasa pelaksanaan yang dikenali sebagai gelombang, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan aplikasi standard kualiti, dan pelan pendidikan ini turut dibincangkan. Seterusnya, falsafah pendidikan kebangsaan atau lebih dikenali sebagai FPK. Falsafah pendidikan kebangsaan membawa pendidikan di Malaysia ialah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang standard kualiti pendidikan di Malaysia. Pada awal tahun 2001, Jemaah Nazir Sekolah (JNS) telah memperkenalkan suatu mekanisme untuk memastikan kualiti pendidikan di institusi pendidikan meningkat secara berterusan ke tahap yang tinggi. Mekanisme tersebut dinamakan Sistem Pemastian Peningkatan Standard Tinggi Kualiti Pendidikan atau ringkasnya SPP-STKP. SPP-STKP dibina berasaskan kehendak Subsection 117A Akta Pendidikan 1996 yang memperuntukkan kepada Ketua Nazir Sekolah tanggungjawab memastikan taraf pengajaran yang memuaskan diwujudkan dan dikekalkan di institusi pendidikan. Atau dalam bahasa Inggerisnya, an adequate standard of teaching is developed and maintained in educational institution. Poin yang kedua, maklum balas dan pandangan pelbagai pihak, khasnya pengetua, guru besar dan guru-guru di sekolah sebagai pengguna dan pelaksana SPP-STKP jelas memperlihatkan keperluan sistem ini dikaji semula supaya mudah difahami dan lebih mesra pengguna. Menyedari hakikat tersebut dan selaras dengan prinsip penambahbaikan berterusan dalam sistem kualiti, maka JNS telah mengolah semula SPP-STKP. Hasil pengolahan semula ini ialah Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Sekolah atau ringkasnya SKPM Sekolah. SKPM ini disediakan khusus untuk dilaksanakan di sekolah-sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan yang menyediakan dan melaksanakan program pendidikan dari peringkat prasekolah hinggalah ke tingkatan 6 sekolah menengah. Apa yang dimaksudkan dengan standard SKPM 2010? Standard. Kita terdapat 5 standard SKPM iaitu standard pertama, kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran PDP. Standard kedua, pengurusan organisasi. Organisasi di sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman,
dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard ketiga, pengurusan kurikulum, kokurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum, kokurikulum dan sukan hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani dan jasmani. Seterusnya, standard keempat, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses PNP yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Akhir sekali, standard kelima, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Poin-poin ini adalah terdapat dalam FPK ataupun Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Slide seterusnya. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 atau lebih dikenali sebagai SKPMG 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2 ataupun lebih dikenali SKPMG 2. Masih juga terdapat 5 standard seperti SKPM 2010, namun isi-isinya telah diperbaharui dan ditambah baik. Iaitu standard pertama, kepimpinan; standard kedua, pengurusan organisasi; standard ketiga, pengurusan kokurikulum dan hal ehwal murid; standard keempat, pembelajaran dan pemudacaraan; kelima, kemenjadian murid. Seperti mana yang kita boleh lihat, standard pertama untuk guru besar, standard kedua untuk staf organisasi seperti kerani dan pengurusan kewangan; ketiga, kokurikulum iaitu untuk kesihatan tubuh badan murid; keempat, pembelajaran dan pemudacaraan difokuskan kepada guru-guru; dan akhir sekali, standard kelima dinilai dengan kemenjadian murid tersebut. Seterusnya, untuk slide ini saya akan memfokuskan tentang standard keempat, iaitu peranan guru dalam PDPC. Terdapat 6 peranan guru, iaitu guru sebagai perancang, guru sebagai pengawal, guru sebagai pembimbing, guru sebagai pendorong, guru sebagai penilai, murid sebagai pembelajar aktif. Yang poin yang ingin saya terangkan ialah yang berkaitan dengan peranan guru. Guru melaksanakan penilaian secara sistematik dan terancang. Guru mengawal proses pembelajaran secara terancang. Guru mengawal suasana pembelajaran secara profesional dan terancang. Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran secara berkesan. Guru membimbing murid secara profesional dan terancang. Guru mendorong emosi murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Guru mendorong minda murid melaksanakan aktiviti pembelajaran secara terancang. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia ataupun PPM. Pelan ini diperkenalkan pada tahun 2013 untuk tempoh 13 tahun sehingga tahun 2025. Pelan ini dibangunkan dengan menilai prestasi semasa sistem pendidikan negara serta mengambil kira pencapaian lampau dalam pendidikan dan membandingkan dengan tanda aras antarabangsa. Bertujuan meningkatkan prestasi murid sejajar dengan standard pendidikan antarabangsa, meningkatkan pandangan ibu bapa serta masyarakat terhadap dasar pendidikan negara dan mempersiapkan generasi muda Malaysia untuk menghadapi keperluan abad ke-21. Terdapat 3 unsur penting dalam PPM, iaitu memahami prestasi dan cabaran semasa sistem pendidikan Malaysia dengan memberi tumpuan terhadap akses kepada pendidikan, meningkatkan standard kualiti, merapatkan jurang pencapaian equity, mengukuhkan perpaduan dalam kalangan murid serta mengoptimumkan kecekapan sistem. Kedua, mewujudkan visi dan aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan bagi tempoh 13 tahun dan akan datang. Dan yang terakhir, 3, menggariskan transformasi sistem pendidikan yang komprehensif merangkumi perubahan penting dalam kementerian bagi memenuhi permintaan baharu dan harapan tinggi masyarakat serta mencetus dan menyokong transformasi perkhidmatan awam. Kita beralih kepada gelombang pertama, iaitu pada tahun 2013 hingga 2015. Gelombang ini mengubah sistem dengan
memberi sokongan kepada guru dan penekanan kepada kemahiran teras. Membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru, khususnya mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Standard pemasukan yang lebih tinggi bagi guru baru, mewujudkan pembimbingan pengetua yang berdedikasi untuk sekolah iaitu band 5, 6 dan 7, mengukuhkan kepimpinan sekolah, merombak soalan peperiksaan dengan tumpuan kepada peningkatan soalan kemahiran berfikir aras tinggi atau lebih dikenali sebagai KEBAT. Standard bahasa Melayu yang sama pada peringkat rendah dengan bantuan pemulihan kepada murid lemah dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Melaksanakan satu One Bestari Net ke semua sekolah untuk integrasi ICT dalam pembelajaran harian. Memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada semua sekolah berprestasi rendah, termasuk kepada murid dengan keperluan khusus, melonjakkan peningkatan sekolah, meningkatkan enrolment dan pelibatan ibu bapa serta menawarkan pendidikan vokasional yang lebih baik untuk meningkatkan enrolment prasekolah dan sekolah menengah, mengukuhkan praktikum dalam program vokasional melalui peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta. Dan akhir sekali, mentransformasi kementerian bermula dengan meletakkan pemimpin terbaik untuk menerusi JPN dan PPD. Seterusnya, gelombang 2, iaitu pada tahun 2016 hingga 2020. Antara gerak kerja yang dilakukan ialah memaju peningkatan sistem, memperluaskan sokongan dan bimbingan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran kepimpinan, etika atau kerohanian dalam identiti nasional. Menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesi keguruan. Menambah baik kurikulum peringkat rendah dan melaksanakan kurikulum baru peringkat menengah bagi meningkatkan standard kandungan dalam pembelajaran standard antarabangsa. Menggantikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion bahasa Inggeris dan mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa. Melaksanakan inovasi ICT untuk sekolah pedalaman, sekolah kurang guru dan sekolah kurang murid untuk menangani isu kapasiti. Mengukuhkan program untuk kumpulan berkeperluan khusus seperti orang asli dan kumpulan minoriti lain, pintar, cerdas dan berkeperluan khas. Memperluaskan tawaran pendidikan vokasional melalui perjanjian pelaksanaan dengan pembekal pendidikan vokasional swasta. Mengukuhkan bahagian utama KPM, menyusun semula peranan kementerian, JPN dan PPD untuk meningkatkan kebolehan dan keupayaan pelaksanaan. Seterusnya, 5 aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses, 100% enrolment, merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang 2020. Kedua, kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Ketiga, equality. 50% pengurangan dalam jurang pencapaian, bandar atau luar bandar, sosioekonomi, gender menjelang 2020. Perpaduan. Yang keempat, sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Yang terakhir sekali, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Inilah huraian lanjut bagi kelima-lima poin 5 aspirasi pendidikan negara. Pertama, akses kepada kejayaan. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia tanpa mengira taraf ekonomi, etnik atau latar belakang berhak mendapat akses yang sama seperti kepada pendidikan berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang kedua, kualiti standard antarabangsa yang tinggi. Semua murid di Malaysia berpeluang memperoleh pendidikan berkualiti yang unik bagi Malaysia dan berstanding dengan sistem pendidikan berprestasi tinggi yang lain. Ketiga, equity untuk semua murid. Sistem pendidikan yang terbaik menyediakan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira etnik, tempat atau latar belakang sosioekonomi. Keempat, memupuk perpaduan dalam kalangan murid. Sejak merdeka,
Aspirasi utama Malaysia sebagai sebuah negara unik yang kaya dengan kepelbagaian adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sesebuah negara yang menghargai kepelbagaian dan mengutamakan keterangkuman sosial dan sistemik mempamerkan perpaduan yang lebih kuat. Yang terakhir sekali, pelaksanaan yang berkecakapan tinggi. Perbelanjaan besar yang tekal dalam bajet persekutuan untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan Malaysia terhadap pendidikan. Seterusnya, 6 aspirasi murid. Setiap murid akan mempunyai 6 aspirasi ini, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran berbahasa, etika dan kerohanian. Yang terakhir sekali, identiti nasional. Sejajarlah dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Dan penguasa, perayaan lanjutnya ialah pengetahuan. Pada peringkat asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, penting bagi murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Seterusnya, kemahiran berfikir. Setiap murid perlu membina kemahiran inquiry dan belajar cara untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat supaya boleh menghubungkaitkan pelbagai pengetahuan. Antara 3 elemen penting ialah pemikiran kreatif dan inovatif, kemampuan menginovasi, menjana kemungkinan baharu dan mencipta idea atau pengetahuan baru, pemikiran kreatif dan penaklukan, keupayaan menganalisis maklumat, menjangka masalah dan mendekati isu secara kritis, logik, induktif dan deduktif. Bagi mencari penyelesaian dan akhirnya membuat keputusan. Dan yang terakhir sekali, keupayaan belajar. Keupayaan memicu pembelajaran sendiri dengan kemampuan menghargai nilai pembelajaran sepanjang hayat. Yang ketiga, kemahiran kepimpinan. Kemahiran memimpin. Antara 4 ilmu penting dalam kemahiran ini ialah keusahawanan, berdaya tahan, kecerdasan emosi dan keterampilan komunikasi. Seterusnya, aspirasi yang keempat, kemahiran dui bahasa. Setiap murid akan menguasai bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Setiap murid juga akhirnya akan berpeluang mempelajari bahasa tambahan. Aspirasi kelima, identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan yang tidak berbelah bahagi kepada identiti nasional dan berpegang teguh dengan prinsip rukun negara untuk memupuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Dan aspirasi ke-6 iaitu etika dan kerohanian. 3 unsur penting dalam etika dan kerohanian ialah kerohanian, kedua, integriti dan terakhir sekali, tanggungjawab sivil. Dan poin terakhir dalam SKPM ialah 11 anjakan transformasi sistem. Sebenarnya saya akan bacakan poin pertama hingga poin yang ke-11. Menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. Kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Keempat, mentransformasi profesi keguruan menjadi profesi pilihan. Kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Keenam, mengupaya JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan. Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Mentransformasi kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit dan sekali meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Seterusnya kita masuk dalam apakah implikasinya terhadap guru. Yang pertama, pengurusan dari segi pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Kedua, pembangunan profesionalisme. Ketiga, kemahiran teknologi. Keempat, mempunyai wawasan. Kelima, menjadi suri teladan. Apakah implikasi terhadap guru berjiwa pendidik pula? Yang pertama,
melahirkan modal insan guru yang mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan boleh menyumbang bakti kepada negara. Kedua, guru dapat mencapai objektif sesuatu mata pelajaran yang diajar. Ketiga, membentuk guru yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan sasiah. Keempat, menjadi hala tuju kepada para guru untuk menjadi guru yang mempunyai ciri-ciri guru cemerlang sepanjang perkhidmatan. Kelima, peningkatan kesejahteraan guru kerana sebahagian dari pelan pembangunan pendidikan mungkin mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan guru baik dari segi gaji, tunjangan atau fasilitas kerja. Keenam, peningkatan pengakuan dan penghargaan melalui pelan pembangunan pendidikan. Pemerintah dapat meningkatkan pengakuan dan penghargaan terhadap peran penting guru dalam pembangunan masyarakat. Akhir sekali ialah rumusan berkaitan SKPM dan PPM dengan FPK. Pandang saya, SKPM dan PPM serta FPK berkait rapat kerana SKPM menjadi penada aras bagi KPM untuk menunaikan hasrat serta wawasan mereka bagi memajukan sistem pendidikan di Malaysia agar menjadi kelas pertama dan boleh menyayangi negara maju seperti Amerika dan Jepun. PPM pula menyumbang kepada SKPM dengan membina pelan yang terperinci bagi memudahkan institut pendidikan di negara kita berkembang dengan berteraskan falsafah pendidikan kebangsaan. Akhir sekali, pengajaran yang saya dapat daripada pembentangan ini ialah sebagai seorang guru, kita hendaklah menjadi profesional dalam setiap tindakan yang kita lakukan kerana kita merupakan suri teladan serta role model kepada generasi yang akan datang. Sekian, terima kasih. Terima kasih juga kepada semua yang telah setia menonton dan mendengar video ini. Saya berharap persembahan ini dapat memberi manfaat kepada semua yang melihat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.